Assalamualaikum. Salam Waalaikumsalam. seindah alam. Sejuta ilham untuk anda. Kami Sembilan Segah bersama anda MHI Malaysia hari ini. Saya Fetri Yahya. Dan juga saya Anim Izzati. Kalau tadi kita dah tunjukkan sedikit teaser apakah topik yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu haiwan pelik. Betul ke orang cakap kalau kita nak tengok kepribadian seseorang tu, kita kena tengok macam mana mereka melayan haiwan. Ataupun binatang kan. Macam Anim suka apa? Binatang apa? Saya ni agak susah sikit untuk pilih. Saya suka ikan kot. Sebab ikan tu dia macam duduk kat dalam akuarium tu. Kita tak suka exclusivity? Tak, dia macam dia suka tengok dan juga melihat keindahan, tapi saya agak ada sedikit ragu-ragu untuk pegang lah. Itu saya punya cabaran dia lah hari ni. Sebab produser kita membawakan topik haiwan pelik ya. Kalau saya nak pegang satu boleh ke? Bawa ke Anim? Boleh ingat Kenapa izin? kena bawa ke saya ya? Okey, biasa kalau tapawai kita ada kuih-kuih kan. Ada makanan, tapi kali ni ada ular. Ada mengkarung. Ada laba-laba ya. Cuma spesies yang berada di sini memang sangat rare, yang pelik dan juga yang sukar untuk dijumpai. Dan kita akan bersama dengan sepasang suami isteri ni kan, Fetri? Itu dia. Ni mungkin kek batik yang sesuai untuk Anim. Boleh saya pegang? Yang mana tu? Okey. Nampak tak? Okey, ini mungkin ini bukan kek batik ya kalau macam Bashir nak beli di pasar. Ini bukan kek batik, jangan tersalah. Okey, ada ular. Albino. Hello. Ini spesies rare. Satu lagi dia ada ni. Dalam bekas ni saya insya-Allah lah berani. Cantik. Yang ni sangat cantik. Yang ni sangat cantik. Ya, berebut kita. Yang ni sangat-sangat cantik. Masya-Allah, dia punya kulit dia. Tapi dia dalam bekas ni saya berani pegang. Kalau dia keluarkan tu saya tak pasti macam mana. Tak pasti mungkin dia jinak ke ataupun dia tak biasa kan. Betul. Okey, ni giant jungle neem. Memang harganya pun murah. Sekali nampak macam daun-daun je. Dia memang begitulah fungsinya untuk selamat daripada pemangsa. Okey. Ini semua akan kita teroki nanti dengan seorang individu yang betul-betul menghargai keindahan alam. Haiwan-haiwan yang eksotik untuk dibicarakan. Mereka ada beberapa koleksi lah yang dibawakan bersama dengan kita dalam Malaysia hari ini. Selain daripada itu, antara topik yang menarik dalam MHI, kita akan bawakan pemenang pingat emas ketiga untuk Sukan Paralimpik Tokyo 2020, iaitu Abdul Latif Romli bersama dengan Coach Syahrul. Nanti kita akan bersama untuk mengetahui bagaimana pahit manis yang dilalui ketika tamasya Paralimpik Tokyo 2020. Itu dia. Dan juga nanti kita nak bersinggah di sebuah tempat ini penting. Sebab ia antara nadi ekonomi bagi kawasan setempat. Betul. Yang ini di kawasan pasar. Betul. Okey, pasar ni memang penting sebab kita pun sekarang ni malah banyak pengumuman yang mana KL, Selangor, Putrajaya dah digabungkan sebagai satu kawasan saja. Betul. Jadi bolehlah kalau anda Putrajaya nak pergi ke Kuala Selangor ke, boleh tanpa ada Sekretar Jalan Raya sebab dikira sebagai satu entiti kawasan. Dan ini menggembirakan orang lah sebab ada yang dah boleh syuting, ada yang nak buat rakaman klip video ke, semua boleh dah sekarang ni. Ini sekitar pasar Seksyen 17 Petaling Jaya. Nanti rakan tugas kita Hanif Miswan akan bersama dengan kita untuk meninjau keadaan di sana, bagaimana penekanan SOP yang dijalankan dan juga kabarnya sekarang ni apa yang banyak kelonggaran yang telah pun diberikan, tapi yang kita kena titik beratkan adalah bagaimana penekanan SOP kita sendirilah. Itu rakan tugas kita nampaknya dah bersedia bersama dengan peniaga-peniaga di sana. Sekejap dia tengok tempat telur, sekejap dia tengok tempat ayam. Sebab dah lama lah mungkin dia tak lama ke pasar kan. Betul. Ini masa terbaik lah. Harga daging sekilo pun dah lupa dah berapa kan. Okey, tapi tinjauan awal mendapati sangat tenang, tersusun dan semua kena betul-betul kena imbas My Sejahtera itu. Dan kita pastikanlah 2 dos yang telah pun dilengkapkan. Mereka akan cek aplikasi My Sejahtera. Setakat ini macam saya punya pengalaman sendiri pergi ke mana-mana, mereka masih lagi sangat detail dalam memeriksa. Memeriksa kita punya kelengkapan dos kedua tu. Itu sangat baguslah. Peniaga-peniaga memang kita dituntut untuk betul-betul mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Okey, cuma saya bertanya, kalau orang tu tak lengkap vaksin, tak nak ambil vaksin langsung, dia tak boleh pergi ke pasar, tak boleh pergi ke lebur. Macam-macam tempat lah. Tempat beli belah, kemudian tak boleh pergi untuk berlakon, tak boleh, untuk itu tak boleh. Jadi macam mana? Ruang apa yang dia ada? Itulah yang keluarnya kes sampai ada orang yang jual sijil digital dan sebagainya. Itu yang kita tak nak. Kita risaukan yang itu. Tapi nanti insyaAllah mana tahu mungkin topik itu juga boleh kita ketengahkan. Kita ingin bersama dengan Hanif Miswan, Fetri. Ya, dah bersedia. Jadi rasanya nak buat daging asam pedas katanya. Apakah harga dan juga bagaimana situasi? Bawa balik sekilo Hanif. Hanif silakan. Okey, silakan Hanif Miswan.
Ya, betul. Memang sangat menarik. Saya pun sebenarnya banyak belajar lah kat sini. Jadi kita nak jemput semua orang untuk beli dan juga singgah di sini. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Fatri dan juga Anim di studio. Saya betul-betul benar berada di Pasar Tani di Petaling Jaya di Seksyen 17 ini. Dan ini adalah antara sebenarnya, kalaulah kita mulakan siaran pada jam 7 pagi memang sangat meriah dan ramai, dan sekarang sekitar 9.36 pagi masih lagi ada orang. Tapi dengan pembukaan bermula pada 2 September yang lalu, dengan penuh SOP yang sangat ketat. Tapi yang paling ketat adalah kita boleh tahu dengan vaksin yang lengkap, vaksin penuh kepada peniaga dan juga pengunjung. Yang lebih penting kalau kita tengok ada jarak di antara kemah-kemah para peniaga itu. Itu antara yang perlu ditetapkan, dan ini minggu kedua berada di sini. Lebih menarik, saya juga dapat info yang sangat-sangat menarik untuk dikongsikan ini. Para peniaga di sini kebanyakannya bukan daripada yang berada di sekitar Petaling Jaya lah, tapi mereka dari Kuala Selangor, Sabak Bernam, Sepang, Kelang pun ada. Abang Manang tadi ni orang Kelang yang bawakan daging kat sini. Masih lagi kekal, orang kampung rupanya. Jadi kita nak berkenalan dan bersama dengan mereka untuk mengetahui berkaitan dengan pembukaan semula kebenaran untuk dibuka Pasar Tani ini. Jadi kita bersama dengan pengerusinya, Tapak Pasar Tani Cik Zainal Abidin. Betul, Zainal Abidin kan? Hebat orangnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, mungkin Cik Zainal boleh kongsikan selepas dibuka ini minggu kedua saya difahamkan. Bagaimana sebenarnya persediaan dan reaksi daripada para peniaga itu sendiri, Cik Zainal? Okay. Pasar Tani kita dibuka pada 2 hari bulan hari itu, 2 bulan 9. Dan pada 2 hari bulan, orang yang berkunjung kat sini tidaklah berapa ramai. Tetapi hari ini saya boleh katakan bahawa pengunjung-pengunjung dia lebih kurang dalam 70-80% sudah ada di sini. Dan semua pengunjung-pengunjung kita letakkan syarat lah, sebab itu syarat daripada MKN. Kena ada 2 dos vaksin baru kita benarkan masuk. Itu pun yang datang pun memang ramai. Disambut dengan sangat baik oleh para pengunjung lah. Cik Zainal, terima kasih. Kita akan terus. Saya nak berjalan ni sebab kabarnya kebiasaan kalau hari biasa memang 400 meter panjangnya dari sini sampailah ke hujung. Tapi disebabkan PKP ini baru setengah daripada kebiasaannya. Dan kalau nak tahu juga jalan yang saya jalan ni, dia adalah satu hala lah. Ini jalan masuk kita. Kita akan perlu sampai ke hujung. Kalau kita nak ke kedai sebelah tu, kebiasaannya kita perlu berpusing. Tapi sebab ini pun ada jalan untuk kita ke sana. Sebab saya nak bertanya, macam tadi saya cakap kan, ada peniaga yang datangnya bukan daripada Petaling Jaya saja. Puan mungkin boleh ke sini bersama dengan kita. Kalau tadi Zainal Abidin, ini Puan Kamalia. Nampak tak? Ada peniaga-peniaga yang memang namanya semua dikenali. Puan, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Katanya datang dari Sabak Bernam ya. Dari mana Sabak Bernam tu? Sabak Bernam, kami dari daerah Sungai Tawar. Ya, memang setiap minggu datang dari Sungai Tawar ke Petaling Jaya. Dah berapa lama berniaga di sini, Puan? Lebih dari 10 tahun dah. Wow, okey, 10 tahun pengalamannya lama. Jadi Puan melihat kepada pembukaan semula Pasar Tani ini disambut dengan baik walaupun jauh perjalanannya, adakah sesuatu yang memang ditunggu-tunggu oleh para peniaga seperti Puan sendiri? Tentulah kami tunggu sangatlah. Saat-saat ni dapat buka balik, inilah sumber pendapatan kami. Alhamdulillah, macam mana pun kena teruskan hidup. Buka balik Pasar Tani ni, sekurang-kurangnya kami dapat teruskan lagi hasil-hasil dari kampung ni tanpa orang tengah. Jadi kami terus bawa sendiri. Jadi kalaulah dibuka pukul 7 ni, perjalanan dari Sabak Bernam tu bermula dari jam berapa ni, Puan? Lebih kurang pukul 1 kami gerak dari rumah. 1 pagi ya? Jadi kami bersiap lebih awal. Pukul 6 kami dah sedia. Jadi pukul 7 siap semua, SOP pun lengkap. Kami boleh terus mula bila customer datang. Puan, selamat berniaga kembali. Semoga segala cabaran kita ni dapat kita permudahkan kemudiannya. Terima kasih Puan ya. Teruskan, nanti saya singgah lagi selepas habis. Okey, kita nak teruskan sebab macam saya cakap tadi, memang 250 meter lah anggarannya untuk kali ini, dan kita ingin cubalah meninjau kalau ada pelanggan. Dan kalau kita lihat pun ada yang menjual biji benih di sini, dan di sini ada sate pagi-pagi. Saya ingat lagi ada sate 7 pagi tu kan, kat sini pun sate. Puan, Assalamualaikum. Boleh tak saya nak berbual seketika dengan Puan mana-manalah? Boleh tak? Kak, boleh tak? Sekejap Kak. Kita pusing Kak. Kita di MSI TV3 ni, Kak. Mungkin boleh kongsikan namanya? Puan Salida. Dari mana ni Puan? Dari Setapak. Dari Setapak. Okey, hadir ke sini memang setiap minggu atau kebetulan hari ini datang sebab singgah ke Pasar Tani? Sebab saya kerja dekat Seksyen 14 ni. So, kadang-kadang tu singgah lah. Okey Puan, selepas pembukaan Pasar Tani bermula pada 2 September kan, melihat kembali kepada pembukaan ini dengan SOP-SOP dengan vaksinnya. Jadi apa pandangan Puan lah sebagai pengunjung? Maksudnya tu menerima baik ke? Ialah menerima baik lah sebab
Lagipun dah ramai yang dapat vaksin kan. Jadi cuma kita ni kena buat langkah pencegahan yang lebih baik lah untuk diri sendiri dan orang ramai. Dah biasa ke beli sate kat sini? Biasa juga. Oh, jadi apa keistimewaan sate ni? Kita bagi tahu terus kepada tuan punya ni. Memang sedap lah. Jadi memang digalakkan untuk kita mencubalah. Ya. Ada lagi bang Ada. Kejap lagi kita datang singgah. Jadi itu antara keistimewaannya juga dan lihatlah kepelbagaian yang diberikan. Tapi saya paling tertarik sebab ramai yang datang bukan daripada sekitar sinilah dan mereka ini adalah sumber pendapatan utama dan langkah kerajaan sebenarnya untuk membenarkan apa pula ni? Untuk salai asli beraroma. Okey. Langkah kerajaan untuk kembali membuka perniagaan ini memang sangat disambut baik dan kita lihat sekalipun di depan apabila kembali dibenarkan, kami memang diperiksa dengan sangat ketat, sangat rapi. Perlu menunjukkan sijil vaksinasi 2 dos tersebut yang lengkap selepas 14 hari dan yang paling penting adalah untuk kita perlu scan dan pastikan bahawa kita pun selamat. Okey, itu mungkin saja sekitar laporan di sini dan selepas ini kami akan berjalan-jalan lagi untuk melihat kepada kepelbagaian perniagaan yang diberikan. Ini pun ada barangan sejuk beku ni, sangat menarik. Jadi mungkin selepas ini kita boleh terus pergi ke mana-mana pasar tani yang berdekatan untuk kita membantu para peniaga kecil kita dan untuk kita menyemarakkan lagi ekonomi. Jadi saya Anik Miswam bersama dengan kru-kru kami di sini akan berbelanja pula selepas ini di sini. Jadi kita kembali ke studio untuk perkongsian kabarnya yang pelik dan juga yang menarik di studio. Silakan. Baik, Okey, terima kasih Hanif. Kirim saya nak beli daun kesum, apa lagi? Santan segar. Benda-benda yang kita selalu cari kat pasar tani Pisang kan. muda, teringin pula ya. Okey, memang rindulah nak pergi pasar tani. Itu dia kita bawakan sedikit gambaran bagaimana keadaan di Pasar Tani Seksyen 17 Petaling Jaya Selangor. Okey. Yang pelik dan juga yang unik tadi. Dan sekarang kita bertukar tempat. Ya. Mungkin Anim teringinkan kek batik ada di situ. Ada biskut coklat di situ. Ya, saya nak tengok dia macam tak bermaya ataupun ni. pagi lagi ke. Tengok ni. Ini antara yang paling Tengok ni. Ini yang paling memang comel. menarik perhatian kami dengan dia punya corak ada ni. Tapi memerlukan ilmu jugalah untuk menjaganya, untuk membelainya. Kan, Dan macam mana setiap haiwan agaknya. berhak untuk disantuni. Betul. Okey, kita terus saja bersama dengan kita punya tetamu hari ini, seorang ataupun sepasang suami isteri yang mempunyai minat yang sama, suka mengumpul. Ini merupakan hobi mereka untuk mengumpul katanya lebih 50 jenis haiwan unik dan juga yang susah untuk dijumpai. Katanya minat ini bermula daripada kecil-kecil suka tengok ada satu rancangan yang selalu tunjukkan tentang kehidupan haiwan dan sebagainya, timbul minat. Okey, bila dah berkahwin, kedua-dua sepasang suami isteri ini meminati hobi yang sama. Kita bersama dengan Puan Zalhastrah Ahmad Fatilah dan juga Encik Haris Gan Sun Heng. Kami bawakan di studio. Apa khabar? Kau baik. Baik ya. Ya, tu dia. Okey. Tadi datang TV3 Sri Pentas bawa. Dengan anak-anaknya ni. Semua sekali. Dengan anak-anaknya ni dia Itu bawa dia. ni. Mungkin saya berada gambaran awalnya, di rumah tu memang ada satu bahagian khas lah untuk jaga, betul ya? Ya. Betul. Dia ada satu tempat dia lah, sejuk dengan panas. Kalau Maknanya- sejuk yang mana contohnya? Sejuk macam labah-labah yang ni, yang panas yang macam ni lah, reptiles kena panas. Okey, reptil yang lain. Sejuk tu maknanya kena pasang penghawa dingin. Ya, betul. Memang sentiasa. Memang sentiasa. Jadi kalau macam tu, kalau nak pergi mana pun susah lah sebab nak tinggal. Selalu memang kena on je. On je. okey. On je. Tak ada aircon istilah tu. balik kampung lah ya. Balik kampung kat sana kampung. Kan. Okey. Siapa yang lebih dominan meminati, isteri ke suami? Saya bahagian arachnid dengan serangga, suami bahagian reptile. Oh, ada bahagian ada department pula ya? Sebab dia macam suka rescue reptiles yang perlukan perubatan sebab dia doktor veterina. Oh, patutlah. Okey. Okey. Jadi tak ada siapa yang pengaruh siapa dululah. Memang kedua-duanya memang menyayangi haiwan. Betul. Cuma yang kita ada pecinta kucing, pecinta kan haiwan-haiwan biasa yang kita dengar. Cuma yang mencintai haiwan yang pelik dan juga unik ni jarang sikitlah. Betul. Kerana mungkin susah nak dapat. Tak, sebab dia takut. Takut. Kebanyakan orang takut tengok Okey. rupa dia. Okey, apa ilmu yang perlu ada? Sebab sebenarnya mungkin yang orang takutnya sebab satu sengatan ataupun betul. bisa kan. Jadi itu yang paling risau. Kadang-kadang memang nak main, memang nak belai. Apa kata-kata daripada doktor sendiri? Okey, ikutkan sebenarnya ilmu tu sebenarnya kita kena, orang kata respect lah, kita kena hormat haiwan tu juga. So kita kena faham dari segi dia punya perangai dia, behavior dia. Sebab bukan, biasa orang fikir kalau semua haiwan macam kucing dengan anjing ke,
burung ke macam orang suka nak handle, tapi untuk haiwan eksotik macam ni yang lebih halus macam laba-laba ke kalajengking kan. Sepatutnya dia tidak digalakkan lah. Kami tidak digalakkan untuk handle lah, untuk bermain dengan dia. Sebab satu memang macam segi Fitri kata tu pasal bisa tu lah. Tapi kalau macam nak handle tu diperlukan pengalaman lah. Pengalaman lepas tu dengan peralatan yang khas. Sebab bila kita dah pisahkan daripada habitat asal dia, kena jaga dengan betul Betul, Ya betul, kan? betul. Kita kena bagi Makanan perhatian yang semua. sama, condition yang sama. Okey, ini antara yang ini white tree frog kan? Okey. Hari ni tak bawa dia? Ada. juga, ada Oh, juga. okey. Kita sangat perlu saya Jom memang tengok. mengidam. Ini apa? Ni dia. Yang ni orchid mantis. Dia tu dalam atas bekas tu. Atas sekali tu. Ya. Cantiknya. Cantiknya dia. Macam bentadak. Dia sejenis mentadak. Oh, mentadak macam lah bentuk ni, orkid. cantik Yang ni yang paling bentuk orkid. Dia Tak apa. sebenarnya- Mai sini. Ini dia Okey, bagi, FM bagi. kita. Silakan. Okey. Terima kasih. Okey, ini dia tadi white tree frog. Susah tak nak dapat dia? Kalau di tak Malaysia adalah, tak adalah susah sangat. Ramai yang jual sebenarnya. Okey. Yang ni biasanya apa? Boleh kita tunjukkan Dia dekat boleh hidup kamera? sekali dalam akuarium macam tu ke dengan ikan? Dekat akuarium. Dia tak melompat ke ni? Dia melompat kalau diusik lah. Kalau diusik. Tak boleh pegang Tak advance lah untuk pegang. Kalau dia pegang macam gini je dia okey lah. Dia okey je. Oh, okey. Jadi antara yang haiwan ni semua, bisa dia telah pun Bisa dia semuanya masih ada. Oh, ya. Bisa dia memang masih ada. So kalau macam haiwan berbisa macam ni dia tak boleh nak tanggal. Kalau dia tanggal memang dia mati sebab dia gunakan bisa tu untuk matikan pemangsa macam Pemangsa dia lah. lipas tu ada. So semua ni kalau nak diikutkan memang ada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan untuk bila nak pegang dia, keluarkan dia. Tapi kalau macam yang seperti kalajengking yang ni memang langsung tak pegang lah sebab yang kalajengking kat sini dia memang sangat-sangat berbisa. Okey. Bagaimana bersedia untuk pembiakan? Sebab bila-bila mungkin dah kita bela kan? Mungkin ada tak tujuan untuk kembang biak kan? Buat sementara ni saya tak mau biak. Tapi ni in the future, ya. Sebab Ada yang baru sampai stop. Ada yang paling mahal di sini yang mana? Yang ni. Itu apa tu? Stick Icen Spider. Spider. Sebab biasanya macam kebanyakan laba-laba ada 8 mata, dia ada 6 mata saja. Kalau boleh ni nampak kecil je dia. Yang ni kalau harga anak dia RM500 seekor. Ini kira anak lah ni. Tak, ni dah besar dah. Ini dah besar dah sebenarnya. Dia bisa. Dia sangat-sangat berbisa. Ush. Kalau bisa dia, kalau kita teka dia, bisa dia akan boleh menghancurkan kulit. Bahayanya. Tapi buat sementara dia memang tak pernah orang kena gigit lah. Dia makan apa? Dia makan lipas, makan kriket. Okey. Lagi satu dia Jadi unik. nak bagi dia makan pun kena hati-hati juga lah. Betul. Okey, buat masa ni memang untuk kepuasan diri. Ya. Ada perancangan untuk showcase. Ada sebenarnya. Sebab lepas ni, sebab sekarang ni saya tengah bekerja kat klinik, and then lepas ni saya akan mencari seorang pensyarah kat universiti. So masa tu saya akan gunalah koleksi my personal collection ni untuk sebagai untuk sebagai pendedahan lah untuk macam orang sayangi haiwan eksotik ni, and then dari segi nak uji kaji juga penyelidikan. Macam kalajengking ni kan dia banyak isu bisa tu. So bisa tu banyak komponen yang boleh digunakan untuk dari segi kesihatan. Macam sebagai anti-cancer lah. Lepas tu untuk leukemia lah. So banyak dia punya skop tu sangat meluas. So dia menarik minat saya lah untuk menceburi bidang ni. Okey. Jadi kalau macam agak-agak lah, kalau kita menjadi ada yang minat untuk berkumpul ni semua, dia punya maintenance tinggi juga. Boleh tahan. Boleh tahan lah. Sebulan tu roughly berapa? Dalam 100 ke 500 macam tu sebulan. Untuk seekor? Untuk seekor. Okey. Jadi bagaimana nak berdepan dengan cabaran ataupun implikasi kewangan, minat tapi sama Tapi kena dalam masa yang sama kan? keluarkan kita kena sesuatu spend. dengan jumlah yang banyak juga. Memang kena masa sebelum nak beli tu pun kita dah kena prepare dah bajet-bajet setiap bulan tu semua. Memang kena tahu. Ataupun memang ada had, macam suami marah isteri, cukup ataupun memang Kalau dia nak nampak beli, yang unik, kan? teringin lagi. Kalau nampak sesuatu tu, bincang dulu ke macam mana? Kita cukup tak ni? Ataupun kita macam okey, approve. Bincang dulu lah. Mesti bincang. Banyak spesies ni, yang mana yang paling minat kalau nak ada peluang nak tambah lagi Paling spesies? minat. Laba-laba.
Laba-laba. Yang ni ke Chinese hourglass? Yes. Okey. Yang ini dia ada bentuk ikut satu jenama biskut lah kan. Kita tak boleh nak sebut. Tapi kalau anda dapat nampak, Kita tahu. sememangnya sebiji. Okey, nampak tak kat dalam ni? Kat sini tau dia. Dia kena buka. Alamak, tu kan? okey, kita buka. Nah, kita bagi tuan dia buka lah. Takut dia melompat kan. Tapi cantik tau dia punya. Dia itu bahagian punggung dia. Bahagian punggung dia berbentuk biskut. Tu, cuba tunjuk. Nampak tak? Itulah dia. Sebelah sini kamera. Situ jap. Okey. Itu Jangan dia. salah sangka Jangan bukan salah biskut sangka, jatuh ke tanah. Bukan. Tapi saya dapat tengok video yang bila bagi dia makanan. Bila bagi dia makanan tu dia macam terus terkam betul. macam tu kan. Sangat-sangat comel. Ini pun susah juga nak dapat. Sangat-sangat susah. Tapi dia bisa tak? Dia berbisa. Tapi dia tak memautkan lah. Tak adalah sampai maut. Sebab ada mungkin spesies yang ada jangka hayat yang pendek kan. Betul. Apa perancangan supaya ia bersambung, koleksi itu kekal ada generasi demi generasi. Kena macam first kena buat research dulu lah cara macam mana nak breed, and then kebanyakan spesies kat sini yang jangka hayat dia pendek ada daripada Malaysia. So kebanyakannya saya nak breed, lepas tu untuk kawal populasi dia separuh tu saya lepaskan dekat hutan lah. Kalau macam yang rare ambil dari luar negara, cuaca kan berbeza kan. Betul. Itu pun nak kena cabaran juga kan untuk dengan cuaca Malaysia. So macam kat rumah tu kita orang ada temperature bacaan, humidity tu kita orang kena memang ikut betul-betul lah. Setiap spesies tu dia punya requirement dia. Itu dia. Biasa kalau kita bawa macam haiwan eksotik kan, ada persembahan sekali kan. Menari-menari semua. Tapi tak ada ke arah tu Belum. Ini kesayangan ke ni yang duduk di atas pohon ni? Sebab ada yang nama? ni, Brian. Brian, sama hari nama. ni kita sama warna lah Brian. Dia boleh bertukar ni kan warna? Tak boleh. Tak boleh? Dia tak macam macam ni sesumpah je. ya? Tak. Dia cuma kalau macam waktu yang dia tak happy, stress kan, dia akan tukar warna gelap sikit, dia akan keluar warna hitam. nampak lah, dia boleh panggil nampak. bearded dragon sebab dia ada janggut kat bawah ni. So dia janggut akan kembang. Kalau masa dia tak happy, dia stress, dia akan tukar warna Apa yang hitam. boleh macam buatkan dia tak happy dan stres ah? Suhu, kelembapan tak betul, terlambat nak bagi makanan. Ada pasangan? Boleh juga. Ya, dia ada emosi juga sebenarnya. Ada pasangan tak dia? Tak ada. Memang tak di ni? Tak, sebab dia tak sempurna. Dia ada 3 kaki je. Okey. Tengok. Dia memang Cedera. dia ada customer yang bawa ke klinik lah, tu yang dia macam dia tak dapat nak jaga, so kita selamatkan dia. Apa yang terjadi kat kaki dia? Dia injured. So, maksud dia disimpan ramai-ramai, so bergaduh. Tapi lepas dah dirawat inilah dia masih lagi boleh. Maknanya kalau tadi dia tak cukup kaki, tak boleh bersama ke macam mana? Tak boleh. Susah tak, sikit. Susah. So macam dia susah nak bergerak. Okey, ini yang tergambar koleksi yang ada. Mereka hidup bahagia dengan itulah. Nah, tu dia tadi. Main bertadak. Nampak tak dengan orchid tu? Laba-laba ya. Jadi kebahagiaan orang tu berbeza ya. Kebahagiaan tu berbeza betul. okey. Okey. Okeylah, sedikit daripada mungkin Encik Haris, apa yang mungkin kita perlu tahulah untuk ada koleksi ni dan teringin short one tapi mereka yang minat mungkin dapat tips daripada Encik Haris. Okey, bagi saya dari segi technicality dia lah, kiranya informasi kita kena tahu secara mendalam sebelum kita menceburi bidang ni lah. Walaupun nampak simple macam laba-laba kecil kan, kita boleh simpan dalam bekas kecil, letak dalam bilik je. Tapi sebenarnya dia punya penjagaan tu lebih daripada tu sebenarnya. Kita kena faham dari segi macam isteri saya cakap pasal kelembapan, suhu. Sebab biasanya untuk penyakit ke, kalau haiwan eksotik nak sakit, semua bergantung kepada management. Kalau management tak betul, dia akan mula sakit. Yelah. Macam tu. So ilmu tu kena ada juga, yang penting. Ilmu tu sangat Lepas ni penting. kalau orang panggil suami isteri eksotik, kita apa ya? Sebab nak sinonimkan kan? Betul tak? Exotic husband and wife. Kita bawakan dia Mishan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Okey, dan anak-anak ni terima kasih ya semua. Datang Yang lagi ni, nanti. Allah cantiknya. Jadi cantik, Muntada orchid. Boleh tak nak tunjuk sekali lagi? Amazing Betapa lah. cantik. Amazing. Sebab kebetulan nama flavour kita pun orchid. Ini bunga pilihannya. Tapi yang ni boleh pegang. Fitri, awak tak nak pegang? Boleh ke? Boleh, yang ni Takut boleh dia- pegang kan? Dia laju sikit lah. tu dia. Kalau panik dia laju. Sebab tangan saya nanti kan acidic. macam mana pula nak kejap. Ni yang paling cantik, itu dia. Ada nampak tak orchid di hujung balang ni? Okey. Okey, tak apalah. Okey. Pusing sikit orchid tu nak tengok. Orchid. Nak tengok. Makcik-makcik mesti suka bunga orchid ni, memang akan bela mentadak ni ya. Ini Okey. dah kira ni ke? Adult ke dia?
Untuk female dia. Dia dah kira remaja tau. Cantik sungguh. Macam ya Allah, sebiji. Kan sebiji muka tau. Orchid. Dia akan confused letak dengan okey-okey kecil sebelah. Okey, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Zal Hasrah Ahmad Fatila dan juga Encik Haris Gan Sun Heng bersama dengan kami. Kalau anda mungkin nak mengikuti mereka berdua, mereka ada page juga kan di Instagram dan sebagainya. Boleh cari mereka berdua untuk dapatkan informasi lanjut lah kalau ada minat yang sama. Okey? Minat ke? Saya belum lagi lah. Okey, nanti kita nak berkongsi tentang juara dunia dari Malaysia yang berjabatan pingat emas di Paralimpik Tokyo. Ya, sekarangnya seketika nanti kita berehat dulu Malaysia hari ini. Ucapkan tahniah kepada Boni, Lee Kau, Abdul Latif dan sudah semestinya kepada semua atlet Paralimpik. Semoga kejayaan ini memberi inspirasi buat semua. Semestinya Malaysia boleh. Saya ingin mengucapkan syabas dan juga tahniah kepada saudara Latif Romli atas pencapaian hebat beliau di Paralimpik Jepun 2020. Terima kasih kerana telah mengharumkan nama negara dan juga menjadi sumber inspirasi kepada kami semua. Tahniah diucapkan kepada semua atlet Paralimpik yang telah bertanding. Terima kasih kerana telah mengharumkan nama Malaysia. Kami, rakyat Malaysia, sangat berbangga dengan pencapaian anda semua. Tahniah diucapkan kepada atlet Paralimpik Malaysia yang telah membawa pulang pingat emas bagi kategori lompat jauh dan juga kategori badminton. Dan saya berharap ini adalah satu sukan yang boleh dibanggakan oleh rakyat Malaysia. Majulah sukan untuk Malaysia. Saya ingin mengucapkan tahniah atas kejayaan Ziad yang telah memecah rekod dunia. Walaupun kita tak dapat nak bawa balik emas, tetapi Ziad tetap telah memenangi hati-hati rakyat Malaysia. We are so proud of you and you are the best. Begitulah tadi ucapan tahniah daripada orang awam kepada semua atlet Paralimpik Tokyo 2020 yang telah pun mengharumkan nama negara maupun yang menyumbang pingat emas, pingat perak ataupun yang lain-lain. Pastinya inilah usaha mereka. Okay. Baik, kita nak bersama dengan bukan Remy Ishak tetapi ini dia latih terbang hashtag yang begitu memberi motivasi kepada semua rakyat Malaysia. Ya, atlet kelahiran Perlis ini berusia 24 tahun. Antara dia adalah pemegang rekod dunia dengan sekali lompatan dia dah banyak kali rekod dunia dipecahkan. Betul, kan? Ini bersama dengan beliau Abdul Latif Romli dan juga Syahrul Amri Suhaimi merupakan jurulatih. Apa khabar kedua-duanya? Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Masih dalam kuarantin ya? Ya, masih dalam kuarantin. Okey, sebelum tu tahniah untuk anda berdua satu gabungan yang cukup mantap. Okey, macam mana Latif betul-betul yakin dan betul-betul optimis mampu untuk kekalkan pingat emas pada Olimpik Tokyo? Sebab melihat kepada persaingan yang ada dan juga rekod anda sendiri, anda yakin memang dapat pertahankan emas pada minggu lalu. Macam mana? Okey, first memang saya pergi nak pergi Tokyo tu memang saya dah memang azam dah memang nak mempertahankan saya punya gold medal yang 5 tahun lepas. Dan satu pun tahun ni saya memang full tank, memang betul-betul training dalam apa orang kata quarantine based training. Memang tak boleh pergi pulau mana dalam masa 8 bulan kot sebenarnya. 8 bulan lah tak boleh pulau pergi Padang. Coach, bila kita tengok sempat jugalah kita tinjau di Instagram Latif, bila Latif kongsikan macam mana cara training dia dengan angkat weight dan sebagainya. Sebab kita cuba bayangkan mungkin latihan dia running kan. Cuma bila tengok, boleh tahan juga dia punya ekstrim dan juga berat yang diangkat dan sebagainya tu. Sememangnya itulah latihan yang dilalui 8 bulan. Ya, betul. Latihan memang dia combine dengan power sebab dia power event long jump. Lompat jauh ni memang dia semestinya dia kena combine dengan gym, dengan larian dan lompatan dan teknikal yang perlu beliau lakukan setiap rutin harian latihan yang kita berikan. Okey, Latif. Bila kita saksikan lompatan kedua yang telah pun menyebabkan kita meraih pingat emas lepas tu lompatan ketiga dan juga yang berlaku pada lompatan keempat sehinggalah Latif cedera. Apa sebenarnya yang berlaku masa tu? Lompatan 4 dibatalkan, cedera, tidak dapat meneruskan. Jadi sebenarnya mungkin senario apa yang terjadi pada ketika itu Latif? Ceritakan.
Oh, okey. Sebenarnya time tu hujan kan. Hujan, lepas tu bot tu keadaan yang licin. Sebab sebenarnya lawatan kepaksa batal tu saya terpijak pelatesin. Pelatesin tu yang menyebabkan saya tergelincir. Gelincir tu, lepas tu dia macam saya ada rasa something yang tak kena dah saya punya dekat kaki. Lepas tu saya tak apa, saya try lah lompat kelima. Saya try, saya lompat dia terus tangkap saya punya kaki. Tu injury. Injury apa kat situ? Mungkin kecederaan bertambah baik ke macam mana? Sekarang Alhamdulillah dah makin baik. Siapa ke? Orang panggil apa tu? Kat bawah ni, Coach? Groin. Okey. Ada nak tunjuk ke kod tu? Teruk tak? Nampak ke? Kalau tunjuk nampak ke? Tak boleh. Okey. Tadi dia duduk pusing-pusing kan? Tadi duduk pusing kat bawah, ingat nak tunjuk. Okey, berbanding dengan kejohanan di Rio dengan Jepun, Latif rasa yang mana yang betul-betul sebenarnya yang paling mencabar? Sebab tu pun dah ketika umur 19 kan? Sekarang 24, tempoh masa yang lama tu. Yang mana yang paling intens, yang paling menduga persaingan? Kalau paling persaingan saya rasa yang 2016. Tu sebab time tu saya first time, saya tak ada pengalaman lagi. Okey. Lepas tu yang second ni saya ada pengalaman tapi time tu saya memang tak ada game langsung untuk tahun ni. Time esok tu nak game, saya rasa berdebar tu macam first time saya nak pergi game besar. Mungkin dah lama kan tak ada kejohanan sebabkan pandemik semua. Okey coach, macam mana mencipta keserasian dalam gabungan ni antara coach dan atlet betul-betul dapat satu rhythm yang sama untuk beraksi di pentas dunia ni? Okey, sebab pengalaman saya sebagai atlet, bekas atlet dulu, di mana saya belajar dan memberi keyakinan dan apa yang saya pernah lalui sebelum ni dan saya share dengan beliau untuk memastikan beliau dapat melakukan, orang cakap kata apa yang pernah saya lalui, saya share dengan dia dan dia lakukan pada waktu kejohanan ataupun kemasya yang dia bertanding lah. Kita share kan. Yang kita dapat chemistry kan, sebab saya dah penting Latif, macam sekarang ni kita difahamkan Latif kena berada di fasa kuarantin. Lepas tu dah habis kuarantin tak boleh terus balik jumpa keluarga sebab kena ada lalui fasa pemulihan pula kan. Kena nak bagi baik betul lah. Maknanya total tak jumpa family dah berapa lama juga ni kan? Kalau masuk sekarang masuk 9 bulan lah. Family. Lama. 9 bulan tau. Dia kadang-kadang bukannya fizikal je, mental pun nak kena baik juga. Emosi untuk kita, kan? Emosi nak kena baik juga kan? Habis sekarang macam mana berhubung dengan keluarga? Video call macam tu je lah? Video call je lah. Lepas tu, ramai orang tanya apa image baru Latif ni betul-betul mencuri tumpuan ramai kot. Betul, berubah ada betul. Ada yang nak suruh berlakon ke ada ke? Tak ada minat? Tak, tapi ada minat ke berlakon semua tu? Dah tak minat, tak pandai berlakon. Selalu mak ayah cakap apa? Mana cakap mak ayah cakap apa? Macam bertanding kan macam mana? Pergi bertanding, lepas balik bertanding ni. Dia kata kalau pergi bertanding tu jaga diri elok-elok. Yang penting mereka mock sensor mendoakan kita anak-anak dia di Tokyo. Yelah, tu dia kata yang penting solat jangan tinggal lah dia kata macam tu. Masa Latif jatuh tu mak nangis ha? Nangis. Sebab saya tak pernah injury teruk macam tu time game. Yelah. Itulah dia. Tak dijangka. Tapi tak apalah, yang penting emas dah di tangan kan. Betul. Okey. Jadi macam mana melihat cabaran untuk Paris pula? Lagi 3 tahun lah lebih kurang. Betul. Mungkin masa yang agak kritikal juga. Mungkin dalam 3 tahun tu mungkin ada saingan baru yang muncul dan juga anda pun ada banyak kejohanan dunia lepas ni. Macam mana persiapan supaya kekal momentum juara? Tanya saya aku saya. Sama-sama tak apa, boleh. Sama-sama tak apa. Kau jawablah. Silakan coach. Untuk tahun depan kita ada World Champ di Japan, Kobe. Tetapi SEA Games, Sukan ASEAN Para Games di China dan lain-lain kita akan plan untuk Latif dan yang semestinya kita kena bagi dia sembuh dulu daripada kecederaan. Apapun kita akan buat rehat dulu, meeting apa semua dan mempersiapkan dia prepare betul-betul untuk tahun depan lah. InsyaAllah, moga terbang dipermudahkan. Latif, terbang. Okey, kita harapkan terus terbang tinggi. Terima kasih banyak-banyak kepada kalian berdua. Tahniah diucapkan.
Terima kasih. Nak tengok medal tak? Ada medal. Itulah dia. Tadi ingat hang tak mau tunjuk. Ingat tak mau tunjuk tadi. Okey. Tunjuk sikit. Takut silau tak silau kan? Tak apa, silau emas tak apa. Okey. Silau emas Dekat kita sikit suka. Latif. Bagi dekat sikit. Dekat sikit kat kamera. Itu dia. Itu dia. Koleksi kedua Paralimpik hebat sungguh Tahniah. Alhamdulillah Terima Latif. kasih. Berkat ni berkat. Okey. Tahniah kepada tim, kepada coach. Betul. Dan juga kepada guru-guru yang pernah bimbing Latif pada awal lagi sampai menjadi juara dunia kali ini. Sehingga mengekalkan rekod dunia. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Salam. Mengharumkan nama Malaysia dengan pingat emas ketiga di Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Alhamdulillah itu dia. Walaupun rekod di Rio lebih gempak lagi, tapi inilah dia. Masih lagi tidak ada tandingan untuk terbangan Latif Romli. Okey. Itu dia. Kita dah mampu menghasilkan juara dunia yang mampu gegarkan seantero persada antarabangsa. Yep. Okey, nanti kita nak bersama pula dengan program untuk anda memberi infak dan demi kebaikan ummah. Dan juga kita ada menarik di media sosial. Apakah yang menarik? Jom kita saksikan selepas ini. Kita rehat dulu Malaysia hari ini. Kembali semula di MHI pagi ini yang rancak hidupkan pagi anda di TV3 dan saya nak berkongsi tentang anda. Mampukah anda untuk membeli bahagia? Tetapi Yayasan Ikhlas ada jawapannya. Kita saksikan sikit rangkuman tentang membeli bahagia. Jangan kita biarkan pesakit yang miskin ini terus sengsara, kecewa dan putus harapan. Saat ini, mereka tak mampu untuk membeli peralatan sokongan dan ubat-ubatan yang mereka perlukan. Ayuh kita menyumbang kepada kempen Bantu Pesakit Sihat oleh Yayasan Ikhlas untuk membantu mereka. Membeli bahagia melalui infak, kita membincangkan bersama dengan Ustaz Hanafiah Abdul Malik, pendakwa selebriti, wakil Yayasan Ikhlas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang cukup cantik Ustaz ya, membeli bahagia dengan sedekah dan infak. Bagaimana ia dapat terjadi Ustaz dengan adanya kuasa kita memberi sesuatu untuk diri dan juga yang paling penting untuk ummah seluruhnya. Silakan. Subhanallah. Pertama, bila kita sebutkan membeli bahagia dengan berinfak, barang sesiapa yang berinfak itu dia telah gembirakan Allah Ta'ala. Mereka yang bersedekah, berwakaf, berzakat, sebenarnya dia telah menggembirakan Allah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Pengertian beribadah itu apa saja yang kita buat untuk gembirakan Allah selagi tidak bertentang dengan syariat. Dan antara satu sunnah Rasulullah SAW yang paling banyak Nabi lakukan adalah melakukan sedekah. Dan kalau kita tengok surah Al-Munafikun ayat 10 pula, bagaimana orang yang mati, ya Allah, andai kau tangguhkan ajal aku, ya Allah, izinkan aku bersedekah. Kenapa bersedekah? Kenapa berinfak? Tak lain dan tak bukan kerana sedekah dan infak inilah yang menyebabkan pahala berpanjangan. Apatah lagi bila kita sedekah untuk membantu orang yang sedang sakit, orang yang sedang susah, yang sedang berhadapan dengan menjaga anak-anak ataupun ibu ayah yang sedang sakit. Ya Allah, Fikri tahu tak kelebihan ziarah orang yang sakit? Antara yang dicatatkan dalam hadis yang sahih, siapa yang menziarahi seseorang yang sedang sakit, maka ketika itu 70,000 para malaikat mendoakan keampunan baginya, kebaikan baginya daripada pagi hingga petang. Kalau dia ziarah petang, daripada petang 70,000 para malaikat mendoakan kebaikan dan kebahagiaan untuknya daripada petang hingga pagi besok. Masya Allah, mustahil kita akan jadi orang yang kecewa. Kadang-kadang kita sakit, kita sedih, kita susah, kita jumpa ustaz bawa air, jampi air. Berapa minit je ustaz tu jampi air, kemudiannya jadi apa tuan-tuan? Dan Alhamdulillah kita minum air tu sembuh penyakit kita, gembira hidup kita. Tetapi ustaz pun manusia biasa, ada buat silap dan dosa. Tetapi malaikat, dia tak pernah buat dosa. Doanya makbul. Dan kempen Bantu Pesakit Sihat ini dianjurkan oleh Yayasan Ikhlas
bekerjasama dengan hospital terpilih dari dalam jabatan sosial mereka, kerja sosial mereka. Kita dapat data-data ramai di kalangan mereka ni yang susah, yang tak mampu nak bayar yuran hospital, yuran wad, yuran perubatan, kami bantu. Dan bila mereka keluar nanti, ya jabatan kerja sosial hospital terpilih ni beritahu kami di mana rumah dia apa semua, kita pergi ke rumah mereka. Kita belikan katil yang khusus untuk sakit-sakit tertentu, kita belikan kursi roda, kita belikan alat bantuan pernafasan, kita belikan ubat-ubatan, kita bagi belanja untuk pergi dan balik daripada pergi ke hospital dan balik hospital. Ini adalah antara bantuan yang kami lakukan. Dan alhamdulillah Fitri, ramai yang kita bantukan. Ya. Wallahualam. Jadi saya lihat program ini perlu berterusan. Kalau tanpa dana yang kuat dan mantap, ianya risiko terhenti ya. Jadi amat penting kepada dana yang konsisten sebab ramai yang diuji dengan kesakitan, dengan musibah. Macam mana Ustaz melihat ini satu lagi peluang untuk orang ramai berbakti, juga sedekah untuk atas nama arwah orang tersayang supaya pahala itu berterusan atas infak yang kita buat. Sebab bila kita beli kerusi roda contohnya, selagi mana ia digunakan, ia dapat menghasilkan pahala yang berterusan sebagai jariah kita Ustaz. Kebanyakan mereka yang kita bantu ni B40 ataupun lebih miskin daripada tu. Tetapi mereka nak keluar daripada tampuk kemiskinan dan ditimpa pula dengan ujian ibu, ayah ataupun anak-anak cacat, sakit. Allah, jadi mereka ni sudahlah jatuh ditimpa tangga. Bila kami sampai bagi bantuan yang tak seberapa, kursi roda, tilam, katil dan apa alat bantuan pernafasan dan ubat-ubatan, mereka menangis. Allahu Akbar. Menangis sebab gembira. Dan bila mereka gembira, kita akan jadi bahagia. Dan Masya Allah tuan-tuan dan perempuan, apa yang berlaku, tuan-tuan dapat bantu kami untuk mengumpulkan dana 5 juta ringgit ini. Ya Allah, kami akan salurkan terus kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Ada di kalangan mereka fakir miskin. Dan kemudiannya yang fakir miskin ni kelebihan dia, Fikri, luar biasa Fikri. Bila kita bagi bantu dia, katalah kita bantu kursi roda ataupun katil khusus. Bila mati pesakit tersebut meninggal dunia, mereka bertelefon balik Yayasan Ikhlas dan katil tersebut boleh kita agihkan kepada orang lain. Mereka tak tamak, tak macam kita. Mereka berkongsi pada mereka yang benar memerlukan. 5 juta saja. Setakat ini terkumpul 2 juta lebih saja. Kita perlukan sumbangan orang ramai untuk bantu Yayasan Ikhlas membantu pesakit sihat, bantu pesakit-pesakit yang dah keluar dari hospital ini tanpa curiga. Kerana segala yang kami buat ini, kami telus. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Hanafi Abdul Malik, pendakwah selebriti wakil Yayasan Ikhlas, yang mana Ustaz sebagai seorang yang pernah diuji dengan kesakitan adalah lebih menyelami jiwa dan perjuangan ini. Terima kasih Ustaz yang tak terhingga. Sama-sama. Itu dia perkongsian membeli bahagia dengan infak. Kadang-kadang bahagia ini sangat subjektif ya. Kita perlu memberinya, mencarinya dengan sedekah yang kita alirkan sebagai sungai di akhirat nanti. Kita berehat seketika, nanti nak kongsi yang terbaik dari media sosial. Izinkan saya untuk bergerak. Okey, untuk berjumpa dengan pemuja dengan lenggang-lenggang. Okey, dah patah balik macam ni. Ya, deng-deng. Di mana boleh saya duduk? Di sini? Silakan di mana-mana sahaja walaupun. Saya suka konsep macam ni, duduk di Anjung tu lah, kan. dia nak duduk situ pula. Okey, Kan? itu dia. Dah lama kita tak keluar-keluar kan? Ya. Bawa anak pergi. Balik-balik sana sini lah. Dia. Okey, baik. Sekarang ni penting. Okey. Sebab yang pertama nak kongsikan. Apa dia? Dah boleh rentas. Betul. Okey. Kita dalam fasa pergi ke endemik ni macam-macam kelonggaran yang dibenarkan lah. Antaranya kita kongsikan dahulu Kuala Lumpur dan juga Putrajaya beralih pada fasa kedua Pelan Pemulihan Negara. Ini dia pergerakan antara negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Putrajaya dibenarkan dan tiada sekatan jalan raya. Ya, dari satu entiti anda daripada Putrajaya nak pergi ke Medan Mara ke ataupun nak pergi ke Sabak Bernam, dah boleh sebab satu wilayah ya. Betul. Okey. Selain daripada itu ada beberapa aktiviti indoor juga telah pun dibenarkan.
Macam sebelum ni kan kita tahu ada rakaman di dalam studio tidak dibenarkan kecuali kalau siaran langsung lah. Jadi sekarang ada sedikit sebanyak kelonggaran yang telah pun dibenarkan. Ini amat memanfaatkan beberapa sektor lah yang pastinya mereka yang terlibat dalam indoor activity ataupun pergerakan-pergerakan dalaman. Dan untuk masuk endemik ini ada 2 kunci. Ya. Kunci yang pertama, vaksinasi. Ya. Kunci yang kedua, SOP. Betul. Kalau betul, tak ikut yang ni, sekali. kita akan patah balik ke pandemik. Betul. Itulah Okey. cabarannya. Untuk hidup dalam COVID-19, itulah tadi yang kita harus jaga. Okey. Selain daripada itu, kita juga nak kongsikan, ini dia video dari Menteri Kewangan kita yang mencadangkan agar anak muda untuk terlibat sama dalam bajet 2022. Apa yang anda mahukan? Apa yang dimahukan? Upload saja 1 minit video TikTok. Nak buat macam ni ke? Macam-macam mana pun. Ini dia. Bajet 2022 dah semakin dekat. Dan seperti tahun lepas, tim MOF ingin mendengar hasrat dan pandangan rakyat Malaysia, terutamanya golongan belia. Senang aja. Anda boleh upload video mengenai hasrat dan pandangan anda up to 1 minute dan jangan lupa letakkan hashtag #MyInclusiveBudget dan juga hashtag Budget 2022. Barulah saya boleh track video-video anda. Alternatively, you can submit your ideas through this link. Submission date is until 15 of September. Anak muda kan? Anak muda. Macam saya boleh. Awak boleh, tapi suruhlah Ajuna yang buat. Oh, tu dia. Okey. Ini dia penglibatan anak muda untuk sama-sama merangka bajet 2022. Jangan lupa hashtag tadi dan juga 15 September saja ya. Okey, anda bolehlah. Untuk anda mungkin anak muda sama. mahukan aktiviti yang lebih jana pendapatan ke, ada koridor perniagaan ke, ataupun betul. ada rasa saya ni anak muda tapi saya ada NGO sendiri. Ya, bentangkan. Idea tu. Okey. Selain daripada itu, kita juga nak sentuh tentang kelonggaran yang dibenarkan untuk seniman kreatif kita. Kita tahu industri kreatif kita amat tenat apabila tidak dibenarkan untuk beroperasi, rakaman dan sebagainya. Tapi ini satu berita baik kepada mereka yang memanfaatkan lebih 19,000 syarikat industri kreatif yang boleh dibenarkan untuk melakukan rakaman dan meneruskan penggambaran yang telah pun tertunda lama sebelum ni. Betul. Jadi mereka menyambut amat baik sekali. Tapi anda kena dapatkan kebenaran. Yep. Paling penting bagi kerjasama kepada yang tak vaksin macam mana kehidupan mereka. Betul. Tak boleh masuk set sebagainya. Okey, jangan susahkan orang lain, jangan susahkan produksi sebab jadual sangat kritikal. Boleh jadi pembawa. Itu yang kita sangat-sangat takutkan. Okey, alhamdulillah sedikit sebanyak kelonggaran kita untuk kita bersiap sedia mendepani cabaran kita pula selepas ini melangkah ke endemik. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan kongsikan janji happy campaign. Apakah itu? Seketika nanti. Malaysia hari ini kembali. Kita nak kongsikan janji happy campaign di mana nantikan kemunculan beberapa artis iaitu Datuk Roshamno, Alif Sata, Naim Daniel, Amira Rosli, Zarif Zafri dan juga ramai lagi pada 9 September ini di TV9. Dengannya banyak program-program menarik yang disediakan tau. Jadi nak tahu apa? Betul-betul baca. Nak tahu apa? Ni 9 September hari ni lah. Hari ni ya. 9 apa yang terjadi? Kan TV9? Betul. 9. Macam mana boleh saya lupa? 9 ni banyak tarikh je. Ini kan hari jadi seseorang, kena ingat kan 99 dan TV9. TV9. Apakah yang akan berubah? Apakah mungkin terjadi? Adakah ada satu yang menarik akan berlaku di TV9? Betul. Jadi jangan lupa ikuti platform media sosial mereka TV9 untuk anda tahu pelbagai informasi terkini. Okey. Selain daripada itu, esok kita nak war-warkan juga topik kita pada hari Jumaat. Kita akan bersama dengan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Tan Sri Anwar Musa. Jadi apakah mungkin yang dapat kita mengetahui memanfaatkan industri kita sendiri, broadcasting dan sebagainya. InsyaAllah esok akan bersama dengan beliau. Itu dia. Moga-moga anda jaga diri dan terus patuhi SOP dan nikmati kemudahan yang dia adakan. Doakan kita dapat rentas negeri pula nanti. Amin. Rindu nak balik kampung. Balik kampung. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jom nari. Jom. Jamal. Wani Hasrita. Kalau benar bagai dikata, aku rela serahkan semua. Ingin ku dimanja hidup serba mewah. Kan benar bagai dikata, godaan manis sang pujangga. Dah kita dicipta bukan untuk bermegah. Saat dihanyut asmara, asmara riang
jiwa.